Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kalau musannif rahimahullah ta'ala kata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Daud Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala. Wanafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Dan ada bagi sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sesungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arad dan jisim. Baik, pada minggu lepas rasa macam semalam je, sekejap, orang lelaki kata sekejap now rasanya. Seminggu kan. Minggu lepas kita dah masuk dalam membicarakan tentang qalbun, tentang jantung, ataupun dalam bahasa istilah yang biasa kita guna, qalbun ni ialah hati. Jadi hati ni dia ada dua jenis. Satu hati ataupun qalbun yang dikatakan qalbun jasmani, itu ialah jantung yang ada dalam hati kita lah, yang ada di sebelah dada belah kiri ni. Yang mana bila jantung tu berdegup, maka kita punya nadi pun berdenyut. Tapi bila jantung tu dah tak berdegup, maka nadi kita pun dah tak berdenyut, maka itu tanda orang tu dah mati lah. Itu dia. Baik. Dan yang kedua ialah qalbun ruhani, yakni qalbun yang bersifat roh, yang mana dia datang dalam jasad manusia dengan roh manusia. Sebab itulah manusia yang tak ada roh, maka dia tak ada jantung ataupun tak ada qalbun yang rohani ni. Itu dia. Jadi kata musannif pengarang kitab ni, hubung kait antara yang jasmani dengan qalbun yang rohani ni kuat sebenarnya. Dia kuat. Ada perkaitan yang kuat. Bahkan kalau kita kajilah antara jantung yang jasmani dengan qalbun yang rohani, kita lihat sebagaimana contohnya, kalaulah katakanlah kita tengah marah, hati kita marah, marah ni tuan-tuan, dia ada posisi yang baik, sisi yang baik, dan marah pun ada juga sisi yang tak baik. Orang moden ni kata ada sisi yang positif dan juga ada juga sisi yang negatif lah. Itu dia. Itu marah. Sebab itulah kita kena belajar. Kena belajar, wajib belajar. Fardu ain kita belajar ilmu tasawuf ni supaya kita tahu, kita kenal yang mana baik, yang mana buruk dalam perkara-perkara yang bersifat hati ni. Jadi marah ni tuan-tuan dia sifat yang kadang-kala baik dan kadang-kala tak baik. Macam mana tu? Contohlah, katakanlah kita tengok anak isteri kita tak semayang, anak isteri kita tak semayang, ataupun anak isteri kita tak tutup aurat contohnya.
atau anak isteri kita buat maksiat lah, sama ada depan mata kita ke ataupun belakang mata kita kan, kemudian kita tahu, adakah kita boleh marah? Sebagai bapa, sebagai suami, boleh tak kita marah? Jawabnya memang wajib marah lah. Wajib marah tuan-tuan. Dalam kitab Munyatul Musalli, ini kitab pondok lah, zaman-zaman pondok, saya mengaji pun zaman-zaman pondok 80-an dulu. Dah tua dah saya ni, 80-an dulu mengaji pondok, zaman-zaman muda-muda dulu kan. Kitab Munyatul Musalli, kata pengarang kitab dia Syekh Daud Al-Fatani, dia kata jahil tentang semayang, seorang yang tak tahu semayang lah, dia kata itulah sebesar-besar perkara mungkar. Sebesar-besar perkara mungkar ialah tak tahu semayang. Dan juga sebesar-besar perkara mungkar yang wajib kita ni marah dengan, ikut istilah dia, dengan semarah-marahnya. Itu bahasa orang lama kan. Maknanya kena marah dengan semarah-marahnya apabila anak-anak kita tak semayang, isteri kita tak semayang. Maknanya orang-orang yang di bawah kawalan kita tak semayang, kita wajib marah tuan-tuan. Marah betul-betul, bukan marah sikit-sikit, marah betul-betul. Ini bermakna inilah marah yang sisi positif yang mesti ada, wajib ada pada kita. Sebab orang tinggal semayang ni, dia bukan macam seminggu dua ni kan kita dengar orang menghina agama kita kan. Orang Melayu ni pantang orang menghina agama kita kan. Pantang orang menghina agama, menghina Quran, menghina sembahyang dan sebagainya. Tambah musim-musim darah mak kilau sekarang ni kan. Orang kata bakar darah lah. Habis kena pukul apa orang yang menghina agama kita, walaupun orang tu orang Melayu, orang Islam sendiri kan, kita pukul, kita marah dan sebagainya. Tapi bila orang tak semayang, sedangkan tak semayang ni bukan sekadar menghina agama, orang tak semayang ni meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin, semayang tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang semayang dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang tinggalkan semayang dia meruntuhkan agama. Tapi orang kita relax kan? Sebab orang tak semayang tu ada dalam rumah kita kan. Orang yang tak semayang tu ada dalam rumah kita. Kadang isteri kita, kadang anak kita, anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3, kadang menantu kita, kadang cucu kita. Akhirnya kita tak marah pun tak semayang. Jadi padahal marah ketika anak bini kita tak semayang ni wajib. Yang kita marahnya apa? Yang kita marahnya nasi goreng tak cukup masin, itu marah. Kopi kita tak cukup manis, itu marah. Padahal benda-benda itu tak boleh marah kan? Jadi maknanya sepatutnya kita marah pada tempatnya, itu boleh, wajib. Tapi ramai kita manusia sekarang ni yang marah tidak pada tempat. Marah kerana perkara dunia contohnya, marah tak dapat projek contohnya, marah tak dapat komisen, itu marah. Ramai marah tu. Jadi oleh kerana itulah bab ni tuan-tuan kita kena belajar. Sebab itulah nak tahu marah yang baik, mana marah yang tak baik, kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Menyebabkan sifat-sifat yang buruk tu berkekalan dalam diri kita. Maka sifat marah ni tuan-tuan, bila ada dalam diri kita, cuba kita lihat kalau kita marah. Kita marah, contohnya marah orang hina kita ke, kita marah orang hina keluarga kita, ataupun marah orang curi rumah kita sebagainya. Biasanya apa berlaku? Jantung kita akan berdegup kuatnya. Bahasa orang Melaka apa? Bakar darah, menyirap darah.
Maknanya dia berkaitan dengan jantung kita. Jantung kita pun denyut akan lebih kuat lagi. Debaran jantung akan lebih kuat lagi bila sifat marah tu menguasai dalam hati kita. Sampai ada kalanya orang tak dapat nak menahan marah ni kan. Jantung tu orang kata ngempam kuat, merah muka, merah telinga, tangan pun dah menggigil. Itu akhirnya kita tengok dalam dalam media sosial ke sebagainya, orang mudah sangat bergaduh, bertumbuk. Kadang masalah kereta, masalah kat jalan raya, bertumbuk, tak kira tua muda. Keluar kereta je bertumbuk, tak cakap lagi, tumbuk dulu. Banyak kes-kes berlaku. Maknanya ini yang disebut, maknanya kaitan antara jantung ataupun hati ni yang rohani, dalam tu ada sifat marah, dengan jantung yang bersifat jasmani. Bila sifat marah tu ada dalam jantung, dalam hati kita, dia maknanya bersangkutan, berkaitan juga dengan jantung kita yang jasmani. Itu dia. Sebab itulah orang yang banyak stres kan. Orang kerja jawatan tinggi-tinggi, banyak berdepan dengan perangai manusia kan, menguruskan manusia dan sebagainya. Orang stres, bila stres banyak yang sakit jantung kan. Bila stres, sakit jantung, jiwa dia tak tenang. Orang yang jiwa tak tenang ni rupanya mungkin kerana dalam hati tu macam-macam ada, maka menyebabkan jantung dia pun tak sihat. Itu mana dari satu sudut adanya persangkutan, perkaitan, hubungan antara jantung yang jasmani dengan jantung dengan kalbun yang rohani. Menyerupai persangkutan arat dan jisim, kata pengarang kitab. Apa makna arat? Apa makna jisim? Arat dan jisim ni biasa bahasanya dalam kitab Usuluddin lah. Kitab Tauhid, kitab Usuluddin. Jisim ni zat lah, macam contohnya botol ni. Ini zat yang kita nampak ni, yang kita pegang ni, zat botol ni. Kan? Mana arat dia? Arat ni maknanya sifat yang ada pada botol ni. Apa contohnya? Dia punya bentuk tu kan. Bentuk dia lekuk-lekuk, itu arat, bentuk dia tu. Contoh warna dia. Ni warna apa ni? Ada warna biru kan, ada warna putih, tutup dia putih. Jadi warna tu adalah arat. Jisim zat dia tu. Maka kata musannif ni, pengarang kitab ni, hubungan antara kalbun yang rohani dengan kalbun dan yang jasmani ni, hubungannya bagaikan arat dan jisim. Dia punya eratnya, berkaitan. Itu je yang dia nak beritahu. Berkaitan antara kalbun yang jasmani dengan kalbun yang rohani. Baik. Atau persekutuan yang memakai perkakas dengan perkakas. Maknanya ibarat orang yang contoh katakanlah kita bahasa orang Melayu, perumpamaan orang Melayu, bagai pahat dengan penukul kan. Bagai pahat dengan penukul. Apa makna bagai pahat dengan penukul? Apa makna dia? Cikgu tahu pun. Apa makna bagai pahat dengan penukul? Cikgu. Yalah, apa connection ni? Cikgu mesti pandai. Nama cikgu mesti pandai. Lepas tu dia mengajar. Oh dah pencen. Dia pencen dah tak pandai. Dia dalam dunia tuan-tuan, cikgu yang paling pandai. Lepas tu dia mengajar. Bagai pahat penukul ni tuan-tuan. Pahat ni keras kan? Keras, tajam kan? Penukul pun keras juga, berat. Kemudian kita letak atas meja ni. Pahat dengan penukul biasanya guna untuk apa? Untuk bertukar kan? Tapi kita letak atas. Agak-agak sampai tahun depan, jadi tak rumah tu? Boleh jadi tak rumah tu kalau tak digunakan?
Tak jadi. Mesti ada orang yang ambil yang gunakan. Yang gunakan. Jadi kalau tak digunakan oleh orang yang tahu menggunakannya, maka benda tu tak berguna lah. Tak berguna. Nak digunakan barulah dia bergerak. Itu tamsilan, perumpamaan pada orang yang macam ni lah, macam pahat dengan penukul. Mungkin dia kuat, dia sehat, dia bagus, tapi nak kena disuruh je. Nak kena diketuk-ketuk barulah dia bergerak. Tu. Cuma saya ambil tamsilan tu, perumpamaan tu nak tunjukkan, maknanya antara orang yang menggunakan alat dengan alat tu mesti ada kaitan, barulah benda tu berguna. Itu nak pengarang kitab nak tunjukkan hubungan kaitan antara kalbun jasmani dengan kalbun ruhani. Kalbun yang jasmani ni tuan-tuan tak berguna kalaulah tak ada kalbun yang ruhani. Badan kita bagus macam mana pun, kalaulah roh kita tak ada, maka jasad kita ni tak berguna tuan-tuan. Jasad kita ni cantik macam mana pun, bagus macam mana pun, kalau tak ada roh, maka tak guna. Baik. Dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab ini, mana dalam kitab yang kita belajar ni, kitab penawar bagi hati ni tuan-tuan, bila disebut perkataan jantung, maka dikendakinya, makna maksud dalam kitab ni dengan perkataan jantung tu ialah makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Makna rohani. Makna rohani, maknanya qalbun rohani, iaitu dalam istilah biasa kita guna dalam bahasa kita ni, iaitu hati. Bukan hati yang dalam badan kita ni, tapi hati yang dimaksudkan ialah kalbun rohani itu sendiri. Jadi tuan-tuan kena fahamlah, dalam perbahasan kitab ni, sepanjang saya mengajar ni, bila sebut kalbun ni, ialah yang dimaksudkan ialah kalbun yang rohani, bukan kalbun yang jasmani. Kalbun yang jasmani ni, jantung kita ni tuan-tuan, kalau ada penyakit, orang akan pergi jumpa siapa? Orang akan jumpa doktor lah. Lepas tu lah kita tengok apa nama ni, kat hospital kita, kat ward kita sekarang ni, dekat klinik kita, dekat pusat jantung negara kan, orang berduyun-duyun datang. Sekejap itu COVID, sekarang ni dah influenza pula. Lepas tu tak apa lagi kan, apa monkey cacar monyet, apa lagi kan. Mana manusia sekarang ni tuan-tuan berduyun-duyun pergi ke hospital, ke klinik. Sebab apa? Mereka sakit. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit badan, ada yang sakit kencing manis, ada yang macam-macam. Orang pergi jumpa doktor, orang pergi hospital, pergi klinik, maka hospital penuh, klinik pun penuh. Sebab mereka tahu mereka sakit. Itu kalbun yang jasmani. Tapi bila kalbun yang rohani ni tuan-tuan, hati kita ni, mudah cakapnya bahasa kita, hati kita ni, bila sakit, manusia pergi mana tuan-tuan? Hati kita ni, hati kita ni bila sakit, manusia pergi ke mana? Pergi ke hospital ke? Tak. Pergi ke mana? Sebab yang tadi tu sakit-sakit yang fizikal tu betul. Orang pergi tu doktor kan, orang nak ambil rawatan, orang nak ambil ubat, orang nak ambil injection lah, apa macam-macam. Betul tu. Kenalah pada tempatnya. Tapi bila manusia ni, hati dia sakit. Hati dia ada sifat pemarah, hati dia ada sifat riak, hati dia ada sifat sombong, takabur. Dalam hadis menyebut orang yang ada sifat takabur dia tak masuk syurga tu kan. Walaupun sebesar zarah sekalipun, orang yang ada penyakit takabur, sombong, bongkak, angkuh ni tak boleh masuk syurga. Ini penyakit yang berat. Riak merosakkan ikhlas. Ujub merosakkan ikhlas. Bila ikhlas tak ada, semayang macam mana pun tak ada pahala tuan-tuan. Ada penyakit hasad, dengki. Pantang tengok orang, dengki. Tak cukup dengki, sihir.
sihir, apa lagi, macam-macam, santau lah apa kan. Jadi bila penyakit-penyakit hati ni kan yang banyak ni kan, syirik, nifak, kufur, ini semua penyakit hati. Jadi bila manusia ni ada penyakit hati, ke mana dia orang pergi? Ke mana dia orang pergi? Okey. Sepatutnya pergi ke masjid lah. Bila ke masjid, bila ke surau kan. Sebab ke masjid ada ilmu ni tuan-tuan. Macam saya cerita tadi kan, ilmu tentang sifat marah ni kan, ilmu tasawuf lah contohnya kan. Peranan dia apa? Peranan dia adalah untuk, orang putih kata, untuk diagnose. Macam orang pergilah tuan-tuan, tiba-tiba rasa tak bernafas lah, sesak dah tu, pergi ke hospital. Apa doktor buat dulu? Diagnose dulu lah. Sesak dada ni kenapa? Betul ke ada sakit jantung? Apa? ECG dulu. Tak boleh kesan, CT scan pula. Dan ECG dan CT scan tengok, dia tak ada sakit jantung ni. Dia sesak dada ni pasal tak bayar duit kereta je, contoh. Dah 3 bulan tak bayar duit kereta. Maknanya dah dapat diagnose lah. Tapi bila dalam bab sakit penyakit hati ni, dengki, bongkak, sombong, takabur, apa nama ni, gila dunia, gila pangkat, gila harta, gila kuasa, riak, ujub ni, nak jumpa siapa? Boleh diagnose dengan ECG, boleh diagnose dengan CT scan. Sampai kiamat pun tak boleh jumpa penyakit. Sebab yang boleh diagnose benda-benda ni tuan-tuan ialah ilmu. Ilmu barulah dapat diagnose. Yang diagnose pun bukan ustaz. Macam saya tak boleh diagnose tuan-tuan. Haji ni ada penyakit jantung, ada penyakit sombong ni. Tak ada, saya tak tahu. Saya mengajar je kitab. Kalau ada ustaz lah kata, awak ni penyakit munafik ni, awak ni ada penyakit syirik dalam hati ni, awak ni, itu mengarutkan ustaz. Orang tak tahu benda gaib tuan-tuan, benda-benda hati jantung, hati manusia ni, penyakit manusia orang tak boleh nampak Tak ada orang boleh nampak. Nabi pun tak pernah tunjuk engkau, Abu Bakar engkau ada apa, Umar engkau ada apa, tak ada tuan-tuan. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia datang jumpa seorang sahabat nama Abu Huzaifah Al-Yaman. Tuan-tuan, Abu Huzaifah Al-Yaman ni mungkin saya pernah cerita sebelum ni lah. Dia ni adalah seorang pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahsia yang Nabi simpan molek-molek, Nabi tak ceramahkan lah, kata Nabi tak tunjukkan lah, iaitu siapa orang munafik di kalangan orang Islam di Mekah, di Madinah ketika itu. Nabi mungkin tahulah sebab Nabi dapat wahyu kan. Tapi Nabi tak cerita pun dah. Yang ni munafik, yang ni munafik, yang ni munafik, tak ada tu. Tak ada. Tapi Nabi hanya simpan rahsia ni kepada seorang sahabat nama dia Abu Huzaifah Al-Yaman. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia akan, antara yang dia buat ialah dia akan tengok Abu Huzaifah ni. Katakanlah ada seorang mati kat Mekah, kat Madinah. Maka Umar akan tengok Abu Huzaifah ni pergi tak semayangkan jenazah ni. Kalaulah Abu Huzaifah pergi semayangkan jenazah tu, ni orang Islam. Maka Sayyidina Umar pun pergi. Tapi kalau Abu Huzaifah tak pergi, jadi Sayyidina Umar kata ini mungkin orang ni dalam senarai orang munafik. Abu Huzaifah tak pergi, maka Sayyidina Umar pun tak pergi. Itu dia punya indikator dia. Indikator betul indikator. Saya yang sebut ni. Jadi pada satu hari Sayyidina Umar ni datang jumpa Abu Huzaifah. Dia kata, wahai Abu Huzaifah,
Masa tu Sayyidina Umar dah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang pertama tuan-tuan ialah Sayyidina Umar. Tuan-tuan akan kata dalam hati kan, bukan Sayyidina Abu Bakar kan? Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan disebut sebagai khalifah yang pertama. Penggunaan jawatan nama khalifah tu itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi orang yang bermula menggunakan istilah Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab kataan khalifah ni maknanya apa? Pengganti kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni ialah pengganti Nabi. Maka orang kata Khalifatul Rasul. Pengganti Rasul ialah Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar naik. Sayyidina Umar ni ialah pengganti Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang Arab akan kata Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar ni ialah pengganti kepada pengganti Nabi. Pengganti kepada pengganti Nabi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Khalifatir Rasul, pengganti kepada pengganti Rasul. Kan panjang kan? Itu yang tukar gunakan gelaran Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Abu Bakar Umar ni pergi jumpa Abu Zaifah. Dia kata, engkau Abu Zaifah pegang rahsia Nabi. Kau tahu siapa munafik tak munafik. Itu rahsia Nabi. Nabi tak sebarkan. Nabi tak bermudah-mudah masa ceramah gini kan. Contoh buat kuliah ke kat Masjid Madinah ke, Nabi tak ceramah, si fulan tu munafik, yang ni munafik, yang ni tak ada tu. Nabi tak buat gitu. Sebab tu dapat nak tunjuk orang munafik, nak tunjuk orang sesat, nak tunjuk orang apa, itu bukan kerja sepatutnya. Kerja yang kita sepatutnya ialah melepaskan orang daripada kejahilan, menghuraikan manusia daripada kekeliruan, supaya orang tinggalkan kekufuran, orang tinggalkan kesesatan. Bukan main tunjuk yang ni, itu bukan. Jadi Sayyidina Umar jumpa Huzaifah. Apa yang ditanya? Ada tak Huzaifah, ada tak dalam senarai nama munafik yang ada engkau pada engkau ni, nama aku dia tu. Itu Sayyidina Umar. Cara dia nak diagnose diri dia, nak diagnose diri dia. Jadi saya nak Huzaifah kata tak ada nama engkau. Kemudian saya nak Umar tanya lagi, kalau aku ni tak ada dalam senarai munafik, ada tak perangai aku ni perangai munafik? Tuan-tuan, ini cara Sayyidina Umar diagnose diri dia. Jadi balik pada poin saya tadi, yang kita ni banyak penyakit ni. Apa contoh penyakit munafik? Apa perangai munafik yang Nabi SAW sebut, tuan-tuan? Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik 3 kata Nabi. Nabi sebut 3. Nabi tak kata si fulan munafik, tak. Ada 3 sifat munafik. Ayatul munafik. Ayat ni makna tanda-tanda nak kenal orang munafik, perangai dia. Pertama, iza hadasa kazaba. Bila bercakap dia bohong. Cakap bohong ni sifat munafik rupanya. Satu, iza wa'ada khalafa. Bila berjanji dia mungkir janji. Mungkir janji ni munafik semuanya. 2, 3, wa iza tumina khana. Bila diberikan amanah khianat. Ini pun sifat munafik. 3 ni tuan-tuan Nabi kata, Nabi beritahu kita. Jadi kita yang datang kuliah hari ni, pagi ni, bila saya sebut 3 ni daripada Nabi SAW, daripada hadis Nabi, tuan-tuan, apa kata buat? Diagnose lah diri kan. Saya tak boleh diagnose, tuan-tuan. Saya pun ramai tak kenal tuan-tuan ni. Kenal lah muka kan, kalau jumpa dekat Maidin mungkin boleh tegur kan. Tapi nama saya rasa saya tak kenal lagi. Saya boleh panggil Haji je dah. Nampak pakai piah Haji je dah. Haji yang belajar dekat Raudah. Ya gitu. Tapi nama saya tak ingat. Tambah saya nak diagnose lagi lah, jauh lah kan. Saya bukan reti nak cerita kasyaf-kasyaf je. Setengah orang kata cerita kasyaf, nampak tu nampak ni. Saya tak reti, tuan-tuan.
Berpuluh tahun saya mengaji, saya tak tahu kasyaf-kasyaf ni. Itu bukan ilmu saya lah. Kecuali orang yang dakwah dia tinggi kan, itu Allah Alam kan, saya tak tahu. Jadi siapa yang boleh diagnose diri kita? Tuan-tuan sendirilah yang kena diagnose. Ada tak dalam diri aku ni perangai pertama bila bercakap bohong? Sebab sifat munafik ni tuan-tuan bukan hanya ada pada orang munafik kat Madinah tu. Sifat munafik ni jangan kita nampak ada pada orang munafik kat Madinah zaman Nabi dulu. Sampai sekarang ni ramai lagi munafik. Ramai lagi kalau tak munafik hakiki pun, yang betul-betul munafik akidah ni, munafik perangai. Perangai munafik yang tiga tadi lah. Bila cakap bohong, cek diri kita, aku ni pun kaki bohong juga rupanya. Bila cek diri kita, kita ni pun kaki bohong juga rupanya. Kaki cakap bohong. Bila cek diri kita, kita pun suka berjanji, mungkin janji. Berjanji tapi mungkin janji. Malam ni datang kuliah insya-Allah. Orang Melayu Tuan, malam ni datang kuliah maghrib, insya-Allah. Program panjang insya-Allah. Rupanya dalam hati insya-Allah tak. Insya-Allah tak datang. Maknanya luar lain cakap, dalam lain cakap. Itu namanya apa tuan-tuan? Itu nama munafik tu. Sifat munafik tu. Lidah cakap lain, hati cakap lain. Itu sifat munafik. Bila diberi amanah, jawatan, kedudukan, kuasa, khianat, sifat munafik. Bukan saya kata, Nabi kata. Maknanya yang boleh diagnose penyakit dalam diri kita tuan-tuan ialah kita sendiri menggunakan ilmu yang kita belajar daripada mana? Daripada hospital ke? Daripada klinik ke? Daripada doktor doktor pakar ke? Bukan tuan-tuan, daripada ustaz je. Daripada kitab je. Maknanya kalau katakan kita tak datang masjid, kita tak datang kuliah, tak datang surau dengar kuliah, tak belajar kitab, agak-agak kita tahu ke? Kita tak tahu. Bila tak tahu, bolehkah kita diagnose diri kita? Kita tak boleh diagnose. Maka akhirnya kalaulah 60 tahun kita hidup, kita tak pernah belajar kitab, tak pernah belajar ilmu agama ni, 60 tahun kita tersimpan dalam diri kita ni, bersarang dalam diri kita ni penyakit-penyakit macam penyakit munafik tadi. Tanpa kita tahu dan tanpa kita diagnose. Sebab orang yang tahu, kemudian dia diagnose diri dia, maka dia tahu benda itu buruk, dia akan tinggal. Dia akan tinggal sifat bohong, dia akan tinggal perangai berjanji tak tunai, dia akan tinggalkan penyakit khianat. Maka barulah dia jadi orang baik. Barulah dia jadi orang baik. Tapi bayangkan dia tak belajar, tak pernah nak duduk dalam kuliah, tak pernah nak duduk dalam dalam majlis-majlis ilmu. Dia tak diagnose diri dia dan dia tak berusaha untuk baiki diri dia. Bayangkan dalam diri dia, dalam kalbun dia, dalam hati dia bersarang dengan penyakit-penyakit tuan-tuan. Bukan sekadar penyakit bohong, bukan sekadar penyakit janji, bukan sekadar penyakit munafik, macam-macam lagi penyakit bersarang sampai mati. Maka tak heranlah orang yang mati dalam keadaan bersarang penyakit-penyakit hati ni tuan-tuan, disebut oleh para ulama, dia akan mati dalam keadaan mati su'ul khatimah, mati yang buruk tuan-tuan. Kenapa? Sebab dalam hati dia bersarang dengan penyakit-penyakit hati saja. Kami contoh satu penyakit lah, penyakit gila dunia. Hubul dunia, cintakan dunia. Hubul mal, cintakan harta. Kalaulah penyakit tuan-tuan berkekalan dalam hati kita, apa tanda orang yang penyakit, orang yang ada penyakit gila dunia, gila harta ni tuan-tuan? Antara tanda-tandanya dia adalah bakhil. Orang yang bakhil ni, itu tanda dia ni cintakan dunia, cintakan harta. Apa makna bakhil? Bakhil ni, pertama, asasnya orang yang bakhil ialah orang yang dia tidak mengeluarkan daripada harta dia untuk perkara-perkara wajib yang mesti ditunaikan. Duit banyak contohnya, dalam akaun ratus ribu, dalam akaun juta. Jalan kerja, dulu kerja
gaji besar kan, gaji 20,000, 30,000, sebulan pun 30,000, setahun dah berapa banyak kan, 5 tahun kerja pun dah berapa banyak, duit berjuta dalam akaun, tapi tak pernah keluarkan zakat harta contohnya, tak pernah keluarkan duit zakat simpanan. Bila masa kena keluarkan zakat simpanan? Bila cukup nisab dan cukup haul. Berapa nisab duit kita sekarang? Zakat sekarang ni, duit simpanan, berapa dia punya nisab dia? Dia punya qadar yang menyebabkan dia wajib keluarkan zakat. Lebih kurang dalam 20,000 lebih sikit, bawah 21,000 lah. Kalau macam saya lah tuan-tuan, duit saya ada dah 5,000 dalam akaun. Orang miskin. Orang miskin, bukan kerja makan gaji puluh-puluh ribu kan. Duit ada 5,000 je. Dan 60 tahun hidup duit 5,000, maknanya saya tak payah keluar zakat. Sebab 5,000 tak keluar, tak cukup. Orang kata nisab. Tapi yang keluar zakat ialah bila duit dah lebih 20,000 selama setahun. Duit ada 1,000,000 dalam akaun, Maybank lah itu kan, luar negara. Tiba-tiba kita simpan tak keluar zakat, dah lebih setahun, dah lebih daripada nisab, maknanya kita wajib keluar zakat. Bila tak keluar zakat, itu dah bermulanya bakhil kita, sebab kita tak menunaikan kewajipan terhadap harta yang kita ada. Itu bakhil. Duit berjuta tapi tak pernah pergi haji contohnya. Dia boleh beli alasan tak dapat giliran, tak ada kuota, tak ada giliran. Duit 1 juta tuan-tuan, dalam akaun tak dapat kuota. Memanglah kalau nak ikut queue tabung haji sampai bila pun tak dapat kan. Sekarang ni kan ada orang kata orang pergi haji dengan furada lah, dengan apa kan. Baru ni anak murid saya pergi haji, tak lalu tabung haji, tapi satu orang 60,000, 50,000. Pergi lagi bini, jadi 120,000. Apa dah hal kalau pendapatannya sebulan 50,000? Apa dah hal kalau dia dalam akaun ada 2 juta? Dia boleh pergi haji, tak payah beratur ikut tabung haji. Dia boleh pergi secara swasta. Dia pergi dah balik dah. Maknanya kalau orang yang banyak duit tuan-tuan, jangan tengoklah nak queue dengan tabung haji. Yang queue tabung haji ni macam muka saya model lah kan. Nak nunggu giliran kan. Itu je. Jadi tuan-tuan, masalahnya duit berjuta tapi tak terfikir pun nak pergi haji. Itu yang beratnya. Pergi Paris dah 5 kali kan, Paris. Pergi Amerika dah 10 kali kan. Pergi New Zealand dah 10 kali. Pergi Mekah tak pernah sekali. Ini contoh orang-orang yang maknanya penyakit dalam hati dia ialah penyakit apa? Gila dunia, gila harta, sampai dia menghalang diri dia untuk menunaikan kewajipan. Kalau benda wajib pun dia tak buat tuan-tuan, tak usah ceritalah benda yang sunat-sunat. Orang datang minta sumbangan tabung sekolah. Masa tu dah dia sakit, ada cerita di bakil kan. Masa tu dah dia sakit, masa dah selimut. Dan cerita Haji Bakil tu tuan-tuan, Piramli tu parli orang kita sebenarnya. Memang ramai orang kita macam itu. Haji dah, haji 10 kali tapi bakil. Itu masalah kita. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita tak tahu, kenapa kita tak tahu, tak duduk dalam majlis ilmu. Kenapa tak datang majlis ilmu, tak datang surau. Datang surau ustaz, semayang saf pertama, tapi bila assalamualaikum, ustaz imam beri salam, assalamualaikum, keluar terus, tak nak dengar kuliah. Maka tak heranlah penyakit-penyakit ni bersarang sampai mati. Sampai mati. Bila mati, hati kita ni penuh dengan dunia. Teringat rumah ada 10 biji, teringat isteri ada 4 orang, teringat tanah ada 10 hektar. Masa itulah ingat ketika nak mati, ketika nazak ingatkan dunia-dunia yang dia nak tinggal. Maka ketika itulah tuan-tuan, bimbang-bimbangnya malaikat cabut nyawa dia. Ketika itu dia tengah ingat dunia tuan-tuan. Macam mana dia nak mengucap? Macam mana dia nak mengucap? Itu yang susah orang nak mengucap, sebab hati dia tengah ingat dunia. Wallahiyazubillah. Sebab itulah kesimpulannya tuan-tuan, wajib belajar.
Bila kita belajar, orang kita boleh tahu, kita boleh diagnose diri kita. Sebab bab hati ni tak boleh jumpa doktor. Tak boleh tuan-tuan. Memang sebab itulah kitab ni nama penawar bagi hati. Apa makna penawar? Penawar ni bukan ubat tuan-tuan. Penawar ni maknanya rawatan. Orang putih kata healing kan, healing. Nak merawat hati ni, yang banyak penyakit ni, yang tak sihat ni kan, yang berpenyakit ni, maka ini dia punya kitab dia. Ini ilmunya. Jadi kalau kita tak ambil ilmu ni, kita nak diagnose diri kita macam mana? Itu persoalan yang sepatutnya setiap orang kena tanya diri dia. Okay, jadi maknanya, tapi itulah sekarang ni, seperti saya katakan tadi, orang sakit sekarang ni hospital penuh, ward penuh kan, tapi masjid surau masih kosong. Kenapa tuan-tuan? Sepatutnya masjid surau lah penuh kan, sebab banyak orang penyakit ni penyakit hati kan. Banyak orang berdengki atau yang jadi bergaduh macam-macam, jatuh menjatuh ni kerana dengki, tapi orang tak datang masjid pun ambil ubat. Kenapa timbul orang kata perbalahan di kalangan manusia, tuduh sana, tuduh sini, tunjuk sana, tunjuk sini, nyalahkan sana, nyalahkan sini, sebab penyakit hati. Banyak penyakit hati manusia sekarang ni, sombongnya, bongkarnya, riaknya, ujubnya dan sebagainya, tapi orang tak pergi masjid pun. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kalau manusia tak balik kepada masjid, tak balik kepada surau, tak balik kepada ilmu, memang bahaya. Kenapa? Sebab sekarang ni dah akhir zaman tuan-tuan, dah hujung zaman. Takut-takut kita mati dalam keadaan kita tak sempat nak memperelokkan diri kita. Baik. Jadi apabila disebutkan jantung dalam kitab ini, maka dikehendakinya makna yang kedua. Oleh kerana tuan-tuan yang ada ni, bila dengar ni kan, bila saya sebut dalam kitab ni, makna dalam kitab ni tentang jantung tu, maknanya ialah tentang qalbun ataupun hati ya. Pengertian hati yang rohani itu. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, bersabda olehmu hai Rasul Allah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Pekerjaan Tuhanku, min amri rabbi. Roh ni, ini urusan Allah tuan-tuan. Sebenarnya pengetahuan tentang roh ni terlalu sedikit. Walaupun ulama-ulama kita menulis kitab, Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin berjilid-jilid, ulama-ulama lain tulis kitab Hikam, Tok Alim kita ni buat kitab Penawar bagi hati. Macam-macam ulama tulis tentang roh ni, tentang hati ni kan tuan-tuan. Tapi sebenarnya apa yang manusia tahu tentang roh ni masih terlalu sedikit tuan-tuan. Terlalu sedikit. Maknanya kalau dah di kalangan ulama yang dah menghuraikan tentang roh ni pun begini banyak kitab pun masih sedikit, bagaimana agaknya orang yang tak belajar tentang ni tuan-tuan. Macam mana agaknya orang yang tak belajar. Ulama pun ini pun sedikit, yang jenis tak belajar macam mana agaknya kan? Sedikit ke ataupun macam mana? Wallahu a'lam kan. Itulah tuan-tuan, kita ni dalam bab belajar tak boleh berhenti ya. Percayalah ilmu ni tuan-tuan, kita belajar tak boleh berhenti. Selagi kita hidup, maka kita kena belajar. Baik. Pendeknya, kalbun dan roh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Jadi kata musannif kita apa? Kalbun, hati, roh dan juga nafsu. Nafsu ni pun adalah ketiga-tiganya satu makna. Maknanya apa maknanya? Maknanya diri manusia. Dalam diri kita ni tuan-tuan ada roh, dalam diri kita ni ada kalbun, hati, dan dalam diri kita ada nafsu. Tiga ni ada dalam diri kita. Jasad kita ni kosong sebenarnya. Jasad kita ni luar aja, sangka dia orang kata luar aja. Dalam diri kita ni ada roh, ada kalbun dan ada nafsu. Itu panjang cerita tu. Apa dia, apa yang dikatakan nafsu pula kan?
Panjang cerita, insya-Allah dalam kitab ni kita akan huraikan satu demi satu. Syaratnya tuan-tuan kena duduklah, sabarlah mengaji kitab ni. Kalau tak sabar habislah kan. Jangan fikir bila nak habis kitabnya. Jangan fikir begitu. Kena fikir, jangan fikir bila nak habis kitab ni. Kalau ustaz ni mengajar sikit-sikit macam siput kan, seciput bila nak habis. Jangan fikir bila nak habis kitab ni tuan-tuan. Kena fikir bila aku nak habis. Bila agaknya umur aku nak habis. Tanya diri sendiri. Sebab apa? Jangan kita habis nyawa, tak sempat satu muka surat baru kita belajar. Itu yang kita kena fikir. Maknanya bila kita ingat kita tentang mati, kita takkan menangguh-nangguhkan diri kita untuk beramal, untuk belajar dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya pendek katanya, kata musannif, qalbun dan roh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Maknanya sebenarnya tiga nama tapi pada hakikatnya dia satu. InsyaAllah kita akan huraikan panjang lebar dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Berkata akan dia, maknanya persoalan ni disebut tiga ni satu makna ni oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itulah insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kita ni pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada persoalan silakan. Ada soalan? Dia memang masuk neraka lah. Tak taubat masuk neraka. Tak taubat dah. Tapi dia tak sedar dia. Bukan saya nak kata politik lah, tapi dia berintik kan dari kuasa amanah. Tapi itulah, dengan keadaan kuasa duit rakyat dimakan, tak takut. Macam ni barang munafik lah. Dia orang tu ada dalam kuliah ni tak? Orang yang disebut tadi dalam kuliah tak? Bila dia tak ada dalam kuliah, macam mana dia nak diagnose diri dia? Saya cerita tadi kan, kalau dia ada dalam kuliah ni, bila saya sebut ni kan, agak-agak dia tersentak, dia diagnose diri, dia berubah, barulah boleh berubah. Kalau dia tak duduk dalam kuliah, tak duduk dalam masjid, dengar kuliah, dengar kitab, dengar ayat Quran, dengar hadis saya sebut tadi, tak ada dalam kepala dia pun nak diagnose diri. Bila dalam kepala diagnose diri pun tak ada, tak usah cerita dah nak berubah. Itu je lah. Panjang cerita munafik ni. Saya buat cerita munafik. Kawan saya buat cerita munafik, tuan-tuan. Bab munafik, sifat-sifat munafik dalam Quran dan hadis. Kawan saya buat buku tebal ni. Saya baca kitab dia, buku dia tebal ni. Sedangkan kita hari ni saya cuma sebut satu hadis, 3 sifat dia. Tak sampai tebal ni kan. Tapi dia tulis tajuk munafik, sifat munafik dalam Quran dan hadis, tebal ni tuan-tuan. Bayangkan. Maka tak heran kalau orang tak belajar, jangankan tebal ni pun tak dapat. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwirtal arda binur syamsi wal qamari. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.